أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Azza wa Jalla kurnia dan bekalkan buat kita malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita bertemu di Dewan Baitul Salam ini untuk kita mempelajari kalamullah. Moga-moga kesungguhan kesanggupan ini Allah Taala balasi kita dengan jannatil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Tambah kita mengungkapkan rasa syukur tak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla kerana dialah yang telah memilih wajah-wajah hati-hati kita untuk mempelajari kalam Allah. Kalam dia. Firmannya yang paling agung merupakan ilmu yang paling agung semisal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Makanya saya sangat berharap semoga kita semua berazam saat kita mendapatkan ilmu dapat pula kita ajarkan kepada yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah. Taib, jadi sebelum kita membacakan Al-Quranul Karim, baik, kita akan sama-sama mengulang kaji ataupun mempelajari berkenaan dengan ilmu tajwid terlebih dahulu. Yang mana kalau mengikut kepada apa yang telah kita berhenti pada pertemuan yang sudah, kita telah selesai pada muka surat 73 macam yang berada pada buku saya dengan tajuk besarnya adalah bacaan huruf mad di akhir kalimah bertemu huruf bertanda sukun. Jadi ini apa yang telah kita bacakan dan telah kita kongsikan pada pertemuan yang sudah. Taib. Jadi kalau kita ambil, kita tengok pada perenggan terakhir, dikatakan kepada kita jika selepasnya terdapat huruf hamzah ia diberi huruf kecil alif serta tanda mat di atasnya adalah tanda mat tadi tu contoh kalimah ya Musa dalam ayat Al-Quran ini. Okey. Yang ni yang kita dah cerita pada pertemuan yang sudah, tajuknya adalah alif maksurah. So alif maksurah tu benda apa? Alif yang dipendekkan. Dan alif yang dipendekkan ini kebarang kalian ataupun kebanyakannya berada di atas huruf ya yang tidak bertitik. Dan minggu lepas kita dah bahas ada keadaan ya itu diletakkan alif maksurah, ada keadaan tak diletakkan, ada keadaan ada alif maksurah kemudian ada alamatul mad. So tengok kepada kondisi ayat ataupun tengok kepada contoh-contoh ayat yang kita bacakan. Baik, malam ini kita akan terus pergi kepada latihan huruf alif maksurah. Boleh buka muka surat 74 kalau yang sama edisi dengan saya, dan yang lain muka surat berapa? 75. Okey, tak jadi masalah. Beza sedikit sahaja. Latihan huruf alif maqsurah diberi huruf alif kecil di atasnya dan tidak diberi huruf alif kecil di atasnya. Contohnya jom kita sebut sama-sama. Ba'da iz hadahum. Sekali lagi. Ba'da iz hadahum. Okey, kita tengok keterangan dia. Kenapa diletakkan alif kecil dekat atas kawasan ya itu? Alif maksurah pada kata kerja hada diberi huruf alif kecil di atasnya kerana huruf selepasnya berbaris. Jadi hum tu, atas huruf ha tu ada tanda dhammah ataupun tanda apa? Mati. Bukan mati, tanda apa? Depan, baris hadapan. Jadi bahasa Melayu ni dhammah tu dipanggil baris hadapan. Jadi saat huruf selepas alif maksurah tu ada sahaja baris, maka ya itu pun akan diletakkan alif pendek di atasnya. Kita tengok contoh kedua pula, dia tak letak. Allazina hadallah. Kita tengok hada yang pertama, iz hadahum ada alif kecil.
Bila dekat bawah contoh yang berikutnya, idh hadallah, atas ya tu ada alif ke tak ada? Tak ada. Maka dia pun syarah kat kita kenapa tak ada? Tidak diberikan huruf alif kecil di atasnya kerana huruf selepasnya hamzah wasal dan huruf berikutnya bersabdu. Jadi kita dah syarah juga pada pertemuan yang sudah, kalau hamzah alif maksurah tu selepas dia ada hamzah wasal ataupun ada sabdu, maka dia tak akan letak tanda alif pendek itu. Tiba-tiba nafas kita pendek nak berhenti dekat hada. Berapa harakat kena berhenti? 2 harakat. Jadi jangan berhenti handbrake. Alladzina hada. Salah. So dia kena berhenti. Alladzina hada. 2. Dan juga tenang-tenang. Kaedah dia sebiji macam wadduha wallaili idza saja. Dia tak boleh wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dia tak boleh handbrake macam tu. Dia kena tenang, break. Baik, kita pergi pada contoh ketiga. Ila siratim mustaqim. Dekat mana ada alif maksurah? Perkataan ila. Sebab alif maksurah ni dia mesti duduk dekat atas ya. Bagus. Cuba je tak jadi masalah. Taib. Kenapa dia diletakkan alif kecil itu? Sebab selepasnya berbaris. Sirata, sat tu berbaris bawah atau baris atas atau baris depan. Yang penting ada baris je. Maka ya tu mesti ada alif maksurah. Kita sambung yang keempat pula. Ilallahi marji'ukum. Jadi dekat mana yang dipanggil alif maksurah? Ila lagi. Tapi ada tak alif tu? Tak ada. Kenapa tak diletakkan alif? Sebab selepas dia ada alif yang bersambung, hamzah wasal, dan selepasnya ada sabdu. Cantik, dah faham. Ilal ka'bain. Kat mana dia punya alif maksurah? Ila lagi. Tapi kenapa tak letak alif pendek? Pasal selepas dia ada sukun. Ada alif bersambung dan selepas itu sukun. Ila ajalim musamma. Apa yang berlaku pada alif maksurah dekat ila? Adanya alamatul mad. Atau apa kita panggil bulu kening tu. Dan kenapa diletakkan alamatul mad? Sebab selepas dia ada hamzah. Jadi bila alamatul mad ini dia akan muncul bila selepas kalimah tu ada hamzah. Macam contoh inilah ila. So kena baca berapa harakat? Baik. 4 atau 5. So nama dia mad jaiz munfasil. Barakallahu fiik. Baik, yang berikutnya illa busyra lakum. Dekat mana dia punya alif maksurah? Busyra. Jadi busyra. Wa Isa wa Ayyub. Dekat mana dia punya alif maksurah? Isa. Kenapa dia letakkan alif? Sebab selepas dia ada huruf yang bawah dia Isa bin Maryam. Kenapa dekat alif maksurah tak ada batang alif? Sebab selepas dia ada hamzah wasal dan juga sukun. Huruf ba itu bertanda sukun. Jadi selesailah, saya kira jamaah semua faham lah kot berkenaan dengan alif maksurah. Tahu tak pelajaran kita yang kita dapatkan adalah sebelum ni kita boleh jadi tahu kena baca 2 harakat. Tapi kita dah juga nampakkan contoh pada muka surat 27 hari tu. Ingat tak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi ramai orang bila sampai muka surat 27 tu, ayat berapa? 18 saya ingat 177 muka surat 27 178. Betul? Dia bawah daripada laisal birra an tuwallu tu kan? 178. Jadi dia ada dekat situ, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi saya kira ramai orang bila nampak sad lam ya tu alamatul waqaf lil wasal tu,
Ramai orang suka berhenti kat situ. Tapi kaedah berhenti dia tidak betul. Sebab apa? Sebab dia tak bunyikan la. Dia berhenti alaikumul qisasu fil qatl. Betul ke salah berhenti macam tu? Salah. So kita kena bunyikan la. Sebab apa dia tak letak alif maksurah? Sebab selepas dia ada hamzah wasal dan juga huruf bertanda sukun. Jadi dia nak ajar kepada kita, once nafas kita panjang, kita nak baca laju dalam keadaan tadwir ataupun hadar, kita boleh terus sambung. Alaikumul qisasu fil qatlal hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Faham tak? Boleh. Maksud kalau nak sambung. Tapi kalau nak berhenti, kita berhenti qatla. Ini pelajaran penting sebenarnya. Yang ramai orang dia tak tahu kaedah nak berhenti kat situ. Jadi ini yang kita sedang belajar pada malam hari ini. Baik, jom kita tengok muka surat 75 pula dalam buku saya ni, buku kalian 76. Kesimpulan bahagian mat. Mat itu maksud dia apa? Mat itu maksud dia panjang. Panjang ini ataupun mat ini terpecah kepada dua. Satunya nama dia mat asli, satu lagi mat far'i. Mat asli ada berapa huruf? Huruf mat ada berapa? Apa dia? Alif, waw, ya. Okey, tayyib. Selain nama dia mat asli, nama dia apa? Mat tabi'i. Kenapa dia dinamakan tabi'i? Kerana menjadi tabiat qurra membacanya dengan panjang sepanjang dua harakat. Jadi bila kita sampai qalu, qila, amanu, tak usah kita lebih qalu, qila, tak jadi. So tabiatnya dibaca cuma dua sahaja. Cantik. Qala, yaqulu, qila. Itu contoh-contoh mat asli. Ataupun mat lain, nama dia mat tabi'i. Bukan tabi'i. Jangan tabi'i. Tabiat tu Melayu. Dia sebenarnya tabiat. Tabi'i. Okey, mat yang kedua adalah mat far'i. Kerana huruf mat, alif waw ya bertemu huruf hamzah ataupun sukun. Kalau bertemu huruf hamzah, dia jadilah mat wajib muttasil, dia jadilah mat jaiz munfasil. Kalau bertemu hamzah. Tapi kalau dia bertemu sukun ataupun dia berhenti mendatang, kita nak berhenti, so dia akan jadi mat arid, dia akan jadi mat lin, dia akan jadi mat lazim. Okey, kita cerita dulu. Mat arid ni, mat arid li sukun biasanya duduk dekat mana, Wan? Hujung apa? Hujung ayat ataupun hujung nak berhenti. Kan kadang-kadang ada satu ayat tu dia panjang. Nafas kita tak boleh nak sampai dekat hujung-hujung tu. So tempat mana kita nak berhenti, dekat situlah dia akan jadi mat arid. Berapa dia punya kadar harakat? 2, 4, 6. Okey, kita pergi mat lin pula. Mahadir, mat lin ada berapa huruf? 2. Apa huruf tu? Wow? Ya, cantik. Syarul, macam mana nak kenal dia? Tu maklin. Waw dengan ya yang apa? Tak tahu. Okey, tak apa. Bun, waw dan ya yang apa? Yang bertanda sukun sebelum dia berbaris. Atas, bukan baris depan, baris atas. Contoh paling mudah, li'ilafi Quraisy. Tapi kalau kita berhenti Quraisy tu dia jadi mat arid li sukun lah. Tapi kalau saya kata daripada ayat ini tolong datangkan mat lin. So kita pun bawa lah perkataan Quraisy saif, kan? Ila fihim rihlatash syita'i was saif. Ya, sai, atas dia tu sok tu berbaris atas. Jadi dia jadi mat lin, senang je. Kemudian mat lazim. Kenapa nama dia mat lazim? Kebiasaan untuk ahli qurra membacanya dengan 6 harakat. So mat lazim ni terpecah kepada dua. Satu mat lazim kalimi, satu mat lazim harfi. Apa maksud kalimi? Kalimah ataupun bahasa Melayu dia perkataan. Harfi, huruf. Okey, cantik. Kemudian mat lazim kalimi terpecah kepada dua. Mat lazim harfi terpecah kepada dua. Musaqqal dan juga mukhaf. Musaqqal, apa dia erti dia, Iti? Musaqqal. Musaqqal, berat. Mukhaffaf, ringan ataupun nipis. Okey. Ini antara benda yang kita dapat buat ulangan dengan sangat-sangat laju. Selain daripada mat-mat tersebut di atas, terdapat beberapa jenis mat lagi bisa dijumpai dalam bacaan Al-Quran Al-Karim. Sebahagian dibawa kepada bacaan seperti mat asli 2 harakat dan sebahagian lagi dibawa kepada bacaan seperti mat far'i lebih dari 2 harakat. Keterangan lanjut mengenainya adalah seperti
berikut. Nanti kita sambunglah insya-Allah minggu hadapan berkenaan dengan mad. Apa situ dia tulis? Mad silah. Mad silah. Nanti kita sembang minggu hadapan insya-Allah. Malam ni kita terus pada pembacaan Al-Quranul Karim yang saya berharap pelajaran tentang alif maksurah. Ada siapa-siapa pening tak? Faham tak faham alif maksurah? Faham? Okey. Abang Zul okey, alif maksurah semua jelas? Okey, jadi pembahagian mad far'i ni saya selalu nak ingatkan. Kalau tak ingat nama dia, term tak jadi masalah. Sekurang-kurangnya kita tahu macam mana nak membaca saat kita tengok dalam Al-Quranul Karim. Oh, yang ni kena baca 2, 4, 6. Nama dia aku lupa. Ma'arid li sukun. Tak apa. Yang tu kita kena buat ulangan lah. Baru dia akan ingat. Tapi sekurang-kurangnya mengerti bagaimana tata cara nak membacanya. Baik, kita sambung pada ayat yang ke berapa saya? Muka surat? Ayat bawah sekali. Awalamma. Betul? Awalamma Bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca ianya dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. Semoga Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada kita kefahaman, kebaikan atas usaha ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم
Wallahu a'lamu bima yaktumun. Taib, kita suka nak dengar orang pertama baca ayat 165, 166, orang kedua baca 167 sahaja. Taib, kita mula dengan Hasri. Fadhal. Untuk dalam kelas kita baca secara tahqiq macam ni tak apa, tapi di luar kelas jangan terlalu menekan pada ain sebab nanti dia nampak macam terlalu berat. Qul huwa min ain cukup, tak payah ain terlalu menekan. Kalau nak nampakkan dalam kelas itu dipanggil tahqiq, okey. Tapi di luar kelas kita dituntut untuk baca tartil. So jalan biar kena je, kena ting cukup dia betul. Dalam kelas je kita tekan lebih sikit. Okey, silakan. Wama asabakum. Barakallahu fik, lancar. Cuma ada beberapa part, sebahagian tempat terjaga, sebahagian tempat macam terlalu luas. Contoh, pada ayat yang baris kedua tu, qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. So tak perlu kepada nakum, jaga. Sebab dekat atas tadi jaga. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. So tak perlu kepada nafaqu, buka luas, hati-hati. Tapi itu je lah. Maksudnya jangan terlalu buka, jangan terlalu tutup. Nanti bawa, kalau tutup jangan nafaqu, dia bunyi pelik pula. So, kalau buka luas sangat pun bunyi pelik juga. So kawal di antara bunyi terlalu buka dan terlalu menutup mulut. Tapi lancar. Barakallahu fikum. Wan. Barakallahu fikum. Cuma tinggal lagi tadi dekat yaumal taqal jam'an tu jangan macam nak terjadi saktah sikit kan. Jalan macam air sahaja. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Jalan. Tadi macam bunyi yaumal taqal jam'an, dia macam lambat sikit-sikit tu. Yang tu kawal. Baik, silakan. Okey, yang pertama zi gigit lidah, yang kedua na kena panjang. Waliya'lamal ladzina nafaqu. Betul. Nafaqu. Betul, betul dah tu. Qi tajam sikit. Waqi. Fi sabilillahi awidfa'u. Bagus. Okey, atas lam alif tu ada tanwin, tapi selepas dia bertemu dengan lam. Jadi tolong simpan dalam kepala, jika nun ataupun tanwin bertemu dengan lam ataupun ra sampai bila-bila tak akan dengung. Bagus. Jadi pembacaan dia mesti bunyi macam ni. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Okey, nampak tak dekat mim tu dia merahkan. Bila dia merahkan dia minta kita buat apa? Dengung. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Takyak. Yak. Kalau yaktumun, depa sembunyikan. Kalau taktumun, kamu sembunyikan. So dia jadi cerita lain. So hati-hati perbezaan antara yak dengan tak. Ya'malun, ta'malun. Yatafakkarun, tatafakkarun. Semua bawa cerita berbeza. Okey, barakallahu fikum, lancar. Cuma nak ingatkan, takut-takut berlaku bila pada perkataan wama asabakum, yang gemuk sad hamzah jangan terikut, nanti dia jadi asabakum. So dia kena wama asabakum, bukan asabakum. Dia nak pergi ke arah tu. Sebab apa? Sebab kita biasa tergelincir lah, tak perasan, benda tak perasan. Barakallahu fikum. Macam mana muslimat? Boleh?
Sebab tu kena berhenti tadi supaya tarik nafas semula. Qad laju. Qad asabtum wama okey, sama juga. Kalau nak berhenti kat situ, dia kena lajak sikit, break dia. Jam'an. Barakallahu fikum. Tolong baca ramai-ramai ayat terakhir, waliya'lamal ladzina nafaqu. 1 2 3. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. Okey, sekejap. Ada yang tak masuk dalam ta tu, lataba'nakum, tak betul. Dia kena lattaba'nakum. Qalu law na'lamu qita. Bagus. Bagus. Hmm. 10 minit berbaki, maka saya akan baca dan kita sama-sama tadabbur 3 ayat yang kita bacakan pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Baik, kita ambil manfaat daripada pembacaan pada malam hari ini. Allah Azza wa Jalla mempersoalkan kepada mereka-mereka yang berperang di dalam peperangan Uhud, yang mana Allah nyatakan awalamma asabatkum musibah, dan mengapa kamu berasa hairan ketika ditimpa musibah, dan musibah itu adalah kekalahan di dalam peperangan Uhud. Qad asabtum mithlaiha. Kerana apa? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali ganda kepada musuh-musuhmu di dalam peperangan Badar. Qultum anna hadza. Maka dengan itu mengapa kamu berkata daripada manakah datangnya kekalahan ini? Maka Allah Ta'ala jawab bagi pihak yang tertanya-tanya, Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kekalahan ini berpunca daripada diri kamu sendiri. Jadi jelaslah banyak ayat Quran Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an
kathir. Kata Allah Ta'ala, betapa banyak musibah, ujian, dugaan menimpa kalian, kebanyakannya berpunca daripada tangan-tangan kalian sendiri. Dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala sebut lagi, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهِ, sekalipun Allah tak pernah menzalimi manusia, walakin anfusahum yadhlimun, bahkan manusia itu sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi disebabkan itu Allah Ta'ala setiap kali turunkan ujian dan juga dugaan, Allah nak angkat darajat kita. Ada dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, selama mana Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan timpakan ujian. Dek kerana itulah mereka para Nabi alaihi wassalatu wassalam diangkat menjadi manusia teragung. Kenapa? Kerana mereka adalah manusia yang paling banyak ditimpa ujian dan juga dugaan. So kalau hari ini Allah Ta'ala timpakan ujian, sebahagian kita Abu Talha baru baik daripada penyakit dan semisalnya, maka sangka baik dengan Allah, Allah sedang mengangkat darajat kehidupan kita. Jangan once kita tengok orang lain kena musibah, malah kita berbahagia pula padan muka. Siapa suruh tak jaga? Siapa suruh buat macam ni? Siapa suruh? Tak. Sebab boleh jadi kena dekat orang lain, belum sampai waktu kita. Dan bila kita tengok seseorang kena, sepatutnya kita makin cakna. Kita pun nak kena, apa kita panggil apa? Jagalah diri kita. Jangan sampai kita pun terkena musibah yang sama. Tapi kalau kena juga, dah jaga semua, takdir. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini ucapan orang beriman. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fa biiznillah, dan apa yang menimpamu ketika terjadinya pertempuran dan juga pertemuan di antara dua pasukan tersebut, semuanya berlaku dengan izin siapa? Izin Allah. Untuk apa Allah Ta'ala izinkan peperangan tersebut berlaku? Waliya'lamal mu'minin, untuk Allah Ta'ala tengok dalam ramai-ramai yang berperang tu, siapa yang termasuk di kalangan orang beriman. Kalau kita tengok ayat berikutnya, Allah kata waliya'lamal ladzina nafaqu. Jadi Allah Ta'ala izinkan adanya pertempuran Uhud di kala itu pada tahun ketiga Hijrah itu, dalam bulan Syawal. Apa yang berlaku? Allah Ta'ala izinkan peperangan berlaku untuk Allah Ta'ala tengok dalam ramai-ramai yang bertempur hari itu, siapa yang betul-betul beriman, siapa pula yang munafik. Munafik ni kita dah biasa sebut dah. Tanda dia ada berapa? 3, Syarul? Ada berapa, Syarul? Ada 3 Yang pertama, kalau cakap bohong. Yang kedua itu apa dia? Janji, khianat. Mungkir. Kalau diberikan amanah maka dia khianat. Dan yang keempat, dia bila marah dia melampau. Khosama ni gaduh lah, betul lah. Dia bergaduh ataupun dia mula marah tu. Fajar ni meletup. Dia tak boleh nak kawai. Jadi dia keluar ucapan, ialah mencarut, maki hamun, hina. Sayanglah, kita tengok kadang-kadang ustaz-ustaz bagi kuliah pun satu macam juga dia punya mulut pun dia bagi kan, atas alasan ini logat negeri kami. So tak jadi juga. Sebab Nabi SAW, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, semua berdakwah dengan gaya bahasa yang sungguh lunak. Itu yang Allah Ta'ala cakap dekat Nabi. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Kalau bukan kerana rahmat Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, maka dengan itulah sahaja menyebabkan engkau boleh bertindak lembut dan lunak terhadap mereka. Tapi kalau tanpa rahmat Allah, walau kunta fazzan ghalidhan qalbi, kalau engkau bertindak kasar, keras, lan faddu min haulik, nescaya orang-orang di sekelilingmu akan meninggalkanmu. Jadi tengok ayat yang ke-167 ni, Allah kata diizinkan berlakunya peperangan Uhud tu juga untuk Allah Ta'ala tengok dalam ramai-ramai umat Islam siapa termasuk di kalangan munafiq. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Orang munafik di kala itu dikhabarkan kepada mereka, diucapkan kepada mereka, jom kita pergi berperang di jalan Allah. Kalau tak berperang sekalipun, pertahankanlah dirimu. Jadilah bahagian pertahanan. Tak boleh jadi penyerang, jadilah bahagian pertahanan. Apa kata mereka? Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Mereka pun menjawab, sekiranya kami tahu bagaimana cara berperang,
tentulah kami akan mengikutimu wahai Muhammad. Kita tengok dekat bawah ni dia punya syarahan, ucapan ini ditujukan kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi sebagai bentuk ejekan kerana mereka memandang Nabi tak pandai strategi berperang sebab baginda melakukan peperangan ketika jumlah kaum muslimin sangat-sangat sedikit. Ucapan ini dapat digunakan untuk mengelakkan cercaan yang ditujukan kepada diri orang munafik itu sendiri. Jadi sebenarnya bukan ucapan, lebih kepada alasan. Alasan tak mau pi perang. Kami kalau terror, kalau kami tahu cara-cara perang, barulah kami rasa kami nak pi. Tapi sebenarnya memang tak mau pi pun. Sebab apa tak mau pi? Pasal jumlah sikit. Berapa orang yang menentang berapa orang? Ingat lagi tak, Wan? Dalam sejarah kita belajar 1000 lawan 3000 tapi yang berlaku 300 kafir keluar, maka tinggal berapa? 700. So 700 lawan 3000. So mata kasar tengok, ish, ini tak boleh jadi ni kan. Dah lah kawan tu dah balik 300 orang, tinggal 700 pula. Macam mana nak lawan ni? Maka tengok ucapan yang mereka katakan tadi, kata Allah, hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Hampir-hampir menjadi kafir atas ucapan tersebut. Kenapa? Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ni bahaya jadi munafik ni. Cakap lain, hati lain. Ataupun cakap lain, buat lain. Jadi Allah Ta'ala, tak macam kita kata tadi, mereka hanya bagi alasan. Sebenarnya hati mereka tak mau perang pun, tapi bagi je lah alasan, kata kami tak pandai perang ke, alatan ke apa ke. Kata Allah, wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah sangat mengetahui apa yang mereka sembunyikan di balik hati mereka. Banyak ayat Quran Allah kata innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada di balik hati kita. So kita nak cuba sembunyikan, kita nak menjaharkan, Allah Ta'ala maha tahu. Dan atas perjuangan kita di malam hari ini, kita berharap Allah Ta'ala hadiahkan kita istiqamah dan juga ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Moga-moga dengan jalan ini kita dapat masuk syurganya yang tertinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.